Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan. Baiklah, pada petang ini CK kembali berkongsi ilmu dan aktiviti yang mana saya berpendapat bahawa pekebun-pekebun wajar mengetahui perkara ini Anggapkan ini sebagai satu perkongsian yang penting terutama kepada pekebun buah-buahan khususnya pada cempedak. Baiklah tuan-tuan. Seperti mana lazimnya kalau bulan 2 dan bulan 3 adalah pasca generatif iaitu pokok mula berputik macam cempedak saya ni kita berada di lembah Cempedak King ataupun lembah Firdausi CK1 Jadi tuan-tuan lihat pada pokok ini sebagai inilah yang dikatakan pasca generatif iaitu tunas-tunas yang bakal mengeluarkan putik buah Jadi kalau kita dapat kekalkan putik-putik ini, itulah yang akan menjadi buah. Tengok ini sebagai contoh sudah ada putik dah mulai keluar satu contoh ada lagi di atas sana 2, 3 lagi ada lebih kurang tadi saya kira ada 6 putik dah keluar Jadi ini kalau kita dapat kekalkan putik-putik ni, dialah yang akan menjadi buah dan dialah yang akan menjadi hasil Lihat di sana, itu dah mula tanda-tanda putik. Itu putik jantan Itu putik jantan. Baiklah, tuan-tuan, mudah saja. Apa yang kita harus lakukan Sebenarnya dalam keadaan begini pokok ni dia hanya menanti ataupun menunggu hujan turun. Tapi sekarang memandangkan sudah hampir 2 minggu hujan tidak turun. Jadi saya mengambil pre-initiative Saya mengambil inisiatif untuk mengekalkan pokok-pokok ini ataupun shoot ataupun tunas-tunas ini kekal tumbuh seperti biasa dan mengelakkan daripada stres Jadi saya melakukan semburan Dan saya yakin ramai yang terlepas pandang terutama pokok-pokok cempedak Kita tidak boleh bergantung semata-mata pada sumber alam hujan yang kita tidak boleh adjust. Kita tak tahu, kadang-kadang ini dah 2 minggu. Kalau 1 bulan dia hujan tak hujan bagaimana? Dia akan kesan dia kepada shoot-shoot yang bertumbuh ini. Jadi kita tak mau demikian berlaku jadi kita lakukan tindakan awalan membasah dan melembapkan batang-batang ini dengan kita menyembur pada batang-batang terutama sekali yang banyak shoot ataupun tunas-tunas putik tadi. Jadi dalam keadaan pokok ni saya rasa hampir keseluruhan kita kena sembur lah sebab hampir seluruh batang ada seluruh batang dan dahan dan pucuk yang ada shoot-shoot yang keluar Jadi untuk kita kekalkan supaya shoot ini tidak stres, kita buat semburan. Hanya menggunakan ini saja, tong semburan tong semburan racun dan isi dia hanya semata-mata air saja. Saya menggunakan air kolam di bawah sana dan ataupun air sungai. Jadi kolam dekat saya gunakan air kolam Jadi mudah saja tuan-tuan. Mari kita lihat bagaimana tindakan yang patut kita lakukan. Kita cuma onkan. Sekarang ni mudah pakai bateri saja. Kita sembur dia, kita test dulu. Okey, ini semburan yang sesuai. Okey, jadi kita sembur. Jadi nampak tuan-tuan dia boleh kita tembak sejauh mana yang boleh. Dalam keadaan pokok yang nampaknya hampir seluruh batang dahannya mengeluarkan tunas kita sembur dia. Jadi dia dapat mengekalkan kelembapan nampak tempat saya sembur ni, kalau tuan-tuan tengok ada putik nampak. Kita cuma lakukan macam saya lakukan 2 atau 3 hari sekali supaya dia dapat mengekalkan kelembapan dia Jadi pokok akan rasa tidak stres. Kita kena sembur pada keseluruhan memandangkan hampir seluruh dahan mengeluarkan tunas putik sebab daripada putik ni kita perlukan menjadi buah. Kalau kita tidak jaga dia daripada sekarang, kemungkinan dia akan stres dan mungkin dia akan kering dan pertumbuhan dia akan terjejas.
Dia cuma mahukan satu kelembapan, satu sejuk ya. Macam kita manusia pun lah, kalau panas macam mana, kita akan rasa gelisah dan sebagainya. Ini dah hampir 2 minggu ya. Jadi kita dah habis peringkat ini. Di peringkat ini jadi kita akan berpusing ke sebelah sana pula supaya tahan di sebelah sana ataupun tunas-tunas yang di sana akan menerima air ya. Saya akan berpindah ke sini dan saya akan tembok. Okey ya. Nampak ya tuan-tuan ya. Jadi ini saja. Tak ada, kita boleh cakap pinggang lah. Tak susah pun. Cuma itulah. Ini bayangkan sebanyak 50 pokok yang nak saya lakukan. Hari ini saya tunjukkan sebagai satu contoh ya. Saya percaya ya, ramai antara pekebun-pekebun yang terlepas pandang tak melakukan di mana yang saya lakukan. Jadi saya ingin berkongsi ya. Saya ingin berkongsi supaya kita mendapatkan hasil yang terbaiklah pada setiap musim. Terutama sekali macam buah-buah kayu ni, buah-buah tempatan ni ya. Kepedak ni ataupun durian, dia setahun sekali. Saya advantage pada saya, kebanyakan pokok-pokok saya yang saya tanam rendang-rendang ya. Walaupun ini dah berumur 20 tahun. 20 tahun ni, tapi saya kekalkan, saya bentuk dia daripada semasa saya prune ya, berumur 1 tahun lebih. Jadi itu sebab keadaan dia mudah untuk saya selain daripada saya menuai, saya membungkus. Jadi saya dapat menyembur ya dalam keadaan panas. Ini kita lakukan bila musim panas yang teramat saja. Kalau setakat 1 minggu ataupun 3-4 hari panas tanpa hujan, tak mengapa, tidak mengganggu. Tapi kalau dah 2 minggu kita tidak tahu, mungkin 1 bulan. Baiklah tuan-tuan, setakat ini saja yang kita berkongsi, kita setakat berkongsi pada kali ini. Dan sekiranya tuan-tuan ada pertanyaan, sila komen di bahagian komen sana. Dan jangan lupa ya, untuk menyokong saya, sila subscribe Cepadak King ya. Jadi supaya tuan-tuan tidak tertinggal apa yang maklumat-maklumat ilmu yang terkini daripada Cepadak King. Baiklah tuan-tuan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.